Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Jusoh selaku pensyarah Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor. Seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi Allah sekalian. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia dan izinnya dapat kita bersua kembali dalam forum agama Islam pada hari yang damai ini. Baiklah hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan para ahli panel kita pada hari ini. Bersama dengan saya, ahli panel pertama kita pada hari ini adalah Saudari Husnatul Afiah binti Muhammad Zarawi. Apa khabar saudari? Khabar baik saudari moderator. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua pula ialah Saudari Umi Sahira binti Zaini. Ahlan wa sahlan ya sadiqati. Syukran, Bu Saudari. Dan saya sendiri, Ilia Azira binti Muhammad Hamidi, moderator forum anda pada hari ini. Tidak dapat dinafikan, akhir-akhir ini kita menyaksikan pelbagai perkembangan Islam liberal yang cukup membimbangkan, termasuk yang digambarkan sebagai fenomena Islam bashing. Terdapat idea-idea yang dipakej dan diperlihatkan sebagai produk wacana keintelektualan yang mengundang kontroversi dan yang melemahkan imej serta perpaduan umat Islam. Sama ada idea-idea ini memakai label liberal atau tidak, yang dikhawatirkan ialah terhakisnya hakikat Islam yang sebenar apabila Islam cuba disekularkan, dimanusiakan, dirasionalkan serta direlatifkan sehingga hilang sawabis iaitu prinsip asas, mutlaqat iaitu hal-hal yang tetap, mutlak dan muktamad, mukaddasat atau kekudusannya sendiri. Modul forum yang bakal dibahaskan dalam forum kita hari ini ialah liberalisme yang mana bertemakan ulum syariah. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita pada hari ini dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel pertama, iaitu Saudari Husnatul Afiah. Saudari Husna, mohon saudari memberikan pencerahan terhadap pengertian liberalisme. Tafadhal mashkura. Terima kasih kepada saudari Ilyas selaku moderator kita pada hari ini. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Menurut Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, liberalisme dapat didefinisikan sebagai aliran pemikiran yang memberi kebebasan mutlak kepada individu dalam mentafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dari sumber ajaran Islam yang disepakati oleh ulama muktabar. Terima kasih. Kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Alhamdulillah, daripada penjelasan saudari tadi, saya yakin kini semua hadirin termasuk saya sendiri sudah mengerti pengertian liberalisme itu sendiri. Hadirin, dalam konteks kini, aliran pemikiran liberalisme merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Umi Sahira, tentang fahaman-fahaman gerakan pemikiran liberal yang didapati menyeleweng daripada aspek akidah. Silakan saudari. Terima kasih saudara moderator yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahaman-fahaman mereka yang didapati menyeleweng daripada aspek akidah ialah mereka berpegang kepada konsep pluralism. Pluralism agama bermaksud mereka percaya bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respons tersendiri terhadap realiti yang agung.
Menurut mereka, semua agama adalah sama tarafnya. Hal ini disanggah daripada firman Allah SWT dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Yang kedua, mereka percaya bahawa akal manusia adalah wahyu. Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu tertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akal yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks kesan utama. Selain itu juga, mereka meragui keturunan Al-Quran. Aliran pemikiran ini mendakwa Al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana Arab menjadi pemilik bahasa. Tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanya mitos budaya Arab. Sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator forum. Terima kasih ahli panel kedua, Saudari Umi yang telah mengupas serba sedikit berkenaan dengan aspek fahaman gerakan pemikiran liberal yang didapati menyeleweng daripada aspek akidah. Seterusnya, saya meneruskan perbincangan kita berkenaan mauduk kita pada hari ini. Saya ingin menjemput saudari panel pertama yang nampaknya sudah tidak sabar ya untuk meneruskan perbincangan. Saudari Husna, bolehkah saudari menerangkan tentang fahaman-fahaman gerakan pemikiran liberal yang menyeleweng pula dari aspek syariah? Silakan saudari. Terima kasih saudari Ilya. Hadirin yang dikasihi sekalian, gerakan ini menyeleweng daripada aspek syariah kerana mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis. Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang telah digunakan pakai kini. Dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, mereka mendakwa bahawa syurga dan neraka tidak wujud, melainkan kesan psikologi, kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat pula ditafsirkan sebagai tidak wujud, melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna. Yang kedua, mereka menggesa tafsiran baru terhadap konsep ibadat. Aliran pemikiran ini juga berpegang kepada konsep membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran melalui proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Selain itu, mereka juga mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Mereka secara sinis mengkritik sifat nubuah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan ia tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain. Justeru, sesiapa pun boleh mempunyai sifat ini untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik, sedangkan telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bermaksud, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Malah, mukjizat seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj juga dianggap sebagai barang cerita yang sengaja diperbesarkan oleh pengikut baginda yang palsu, sedangkan ia hanyalah mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. Yang seterusnya, sikap mereka terhadap ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir dan usul fiqh telah secara ijma' diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat'i dan hukum yang tidak qat'i menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam. Yang seterusnya, aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum fiqh, iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum. Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, mesyuarat memutuskan bahawa aliran pemikiran
liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel pertama. Berhubung gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek syariah Islam. Nampaknya perbincangan pada hari ini semakin menarik apabila kedua-dua ahli panel kita memetik ayat-ayat daripada Al-Quran. Selanjutnya, saya ingin meninjau pandangan ahli panel kedua tentang kesan fahaman liberalisme. Tafadhal mashkura ya Uti. Terima kasih saudara moderator forum kita pada hari ini. Kesan fahaman liberalisme ada tiga. Yang pertama ialah membawa kesan kepada agama Islam. Yang pertama, ia membawa kepada kesan negatif terhadap kesucian dan kekeliruan agama Islam. Yang kedua, ia mendatangkan kesesatan dan kekeliruan dari sudut fahaman masyarakat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Fahaman liberal ini juga secara halus telah memelihara umat Islam dari lalasan Islam yang sebenarnya. Kesan kepada pendidikan, akhlak dan sosial ia menjadi faktor kepada kerudahan akhlak pada manusia zaman kini. Yang ketiga, ia juga mengasingkan syariat Islam daripada kehidupan. Demikianlah kesan daripada fahaman liberalisme yang dapat saya ulaskan kembali kepada moderator. Terima kasih ahli panel kedua atas penerangan yang sungguh jelas sebentar tadi berkenaan dengan kesan fahaman liberalisme kepada akidah Islam, pendidikan, akhlak dan sosial serta politik. Baiklah, mari kita sambung forum kita pada hari ini dengan perbincangan berkenaan strategi yang telah dijalankan untuk menyekat fahaman liberalisme daripada terus berleluasa. Dengan ini, saya menjemput saudari panel pertama untuk mengulas lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini. Dipersilakan, saudari Husna. Adalah menjadi satu sumbangan yang lebih besar kepada agama dan masyarakat Islam keseluruhannya sekiranya para ulama, pemikir Islam dan para profesional Muslim kini dapat mencetuskan satu kerjasama antara usaha masing-masing untuk membawa pembaharuan dalam masyarakat serta melakukan kajian semula yang lebih mendalam terhadap tradisi Islam. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Berikut adalah beberapa cadangan praktikal yang mungkin dapat dilakukan oleh kelompok ulama atau intelektual moden bagi memastikan matlamat tersebut tercapai. Yang pertama, menerbitkan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea besar ulama silam dan juga ulama moden. Yang kedua, menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara yang mengharmonikan di antara keduanya. Yang ketiga, menganjurkan kursus-kursus membaca teks-teks penting dalam tradisi Islam di dalam pelbagai bidang keagamaan. Yang terakhir, menggiatkan penyelidikan atau program yang menggalakkan tadabbur Al-Quran dari sudut sains seperti yang telah dilaksanakan oleh IKIM dalam pelbagai bidang seperti halal, alam sekitar dan juga hiwar. Demikianlah usaha yang dijalankan bagi menteras fahaman liberal dari terus berleluasa. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saudari panel pertama atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin dan ahli panel sekalian, kini tibalah masanya untuk sesi soal jawab bersama dengan sidang hadirin sekalian. Bagi hadirin yang mempunyai soalan atau pertanyaan, bolehlah kemukakan soalan anda melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-3353-5371. Saya ulangi, 011-3353-5371.
Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan menarik berhubung usaha membanteras faham liberal. Selanjutnya, sebelum mengakhiri kalam perbincangan saya, Selanjutnya, sebelum mengakhiri kalam perbincangan, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel untuk merumuskan topik perbincangan. Dipersilakan mana-mana ahli panel kita untuk membuat rumusan. Ya, silakan saudari. Kesimpulannya, kerjasama antara agensi agama, para intelektual Islam dan agensi berkaitan untuk menangani gerakan ini perlu dimulakan serta-merta. Oleh itu, sistem perundangan Islam yang berpakslikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama untuk menangani gerakan ini. Selain itu juga, sistem pendidikan Islam perlu diintegrasikan dengan sains dan ilmu lain dengan memastikan guru pendidikan Islam dan juga guru sains dapat bekerjasama dalam pengajaran kedua-dua subjek ini supaya ia dapat dilaksanakan secara bersepadu. Tidak tinggal pula, pihak kerajaan perlu memainkan peranan secara proaktif dan berhemah dalam menangani isu yang timbul. Beberapa pendekatan yang lebih terarah perlu diambil dalam menghadapi gerakan ini secara bijaksana. Liberalism bersifat seragam, tapi hakikatnya ia datang dari keadaan yang berbeza pada peringkat yang tertentu. Sebagai permulaan, seseorang yang mahu mendapat golongan liberal ini perlu jelas antara perbezaan mereka dari segi asas dan prinsip mereka. Aliran liberalism ini juga timbul sebagai respon atau tindak balas kepada aliran yang tertutup atau jumud, kadang-kadang bersifat ekstrim dalam mentafsirkan sumber agama sehingga membawa kepada kezaliman kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Penyelesaian lebih harmoni antara kedua-dua kelompok ekstrim ini adalah dengan mengutarakan melalui dialog ataupun hiwar sudut pandangan yang lebih seimbang, adil serta sederhana bertepatan dengan pandangan Islam. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Ya benar saudari Umi. Islam sememangnya wajib dipertahankan keasliannya kerana ia adalah agama dan wahyu terakhir daripada Allah. Oleh itu, menjadi tanggungjawab ulama dan pendukung Islam untuk mempertahankan keaslian Islam dari dinodai oleh kelompok Islam liberal. Jika pada zaman dahulu kala, ulama-ulama ahli sunnah telah berjaya menyelamatkan Islam dari dinodai, maka kita pada hari ini mesti berusaha menyelamatkan Islam dari pendukung-pendukung ideologi barat yang bertentangan dengan fikrah Islam. Terima kasih saudari Umi Sahira dan Husnatul Afia atas rumusan perbincangan daripada sebentar berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Konklusinya, secara kesimpulan, akidah merupakan tonggak kepada kekuatan ummah dalam menghadapi cabaran yang perlu ditimpa seluruh umat Islam. Suka untuk saya berkongsi sepotong ayat daripada Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 139 yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Daripada ayat ini, sudah terang lagi kan bersuluh, tanpa akidah yang mantap, segala usaha yang dijalankan untuk mengislahkan ummah mutakhir ini akan menghadapi kegagalan demi kegagalan yang terpaksa ditanggung juga akhirnya akan meruntuhkan tamadun umat itu sendiri. Perkara seperti ini memberi ruang kepada musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi umat Islam daripada segala aspek kehidupan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik liberalisme ini. Semoga forum kali ini dapat memberi penjelasan kepada masyarakat di luar sana serta hadirin yang menonton forum ini. Sidang hadirin yang dihormati,
Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi melibatkan diri dan untuk menyaksikan dan mendengarkan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.